Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Terima kasih di atas peluang dan ruang untuk kita bersama-sama dalam kita melihat topik yang diamanahkan untuk saya kupas secara bersama. Dan saya harap topik ini dapat memberi sedikit input kepada kita dalam kita melihat, mengenal diri kita, mengenal siapa kita, mencari kekuatan kita dan sebagainya, kan? Jadi topik yang diberikan adalah berkisar kepada mengoptimumkan potensi diri dalam konteks pekerjaan, kan? Kalau kita faham tentang topik yang diberikan itu, ianya merujuk kepada bagaimana kita nak menggunakan apa yang kita ada ini untuk kita berkembang, berkembang menjadi individu yang lebih baik daripada hari-hari semalam, menjadi individu yang lebih cemerlang daripada hari-hari berikutnya, menjadi individu yang sentiasa menyumbang kepada masyarakat, kan? Jadi untuk kita kenal potensi diri kita, jangan lupa kita perlu cari, kan? Cari diri kita tu macam mana. Sedar ataupun tidak bahawa dalam kita nak kenal diri kita adalah to grow yourself, okay? You must know yourself. Statement ini cukup besar bagi saya sebab saya melihat bahawa kadang-kadang setengah kita cenderung untuk menjadi individu yang terlalu memikirkan kelemahan diri kita, pengalaman-pengalaman lampau, keadaan kesilapan-kesilapan yang pernah kita kerjakan, kesilapan-kesilapan yang sedikit yang pernah kita buat dahulu, sampai kita lupa bahawa kita masih ada peluang kedua, peluang ketiga untuk kita mengembangkan diri kita daripada masa ke semasa. Ada setengah orang terlalu memikirkan kejayaan lampau, terlalu memikirkan apa yang dicapai. Dulu saya macam tu. Saya dulu adalah seorang macam tu dan sebagainya. Itu merupakan satu keadaan yang di mana kita perlu berganjak daripada satu fasa ke fasa yang lain. Ingat, setiap individu perlu ada satu prinsip mereka untuk mereka berubah ke satu tahap yang lebih baik, ke satu peringkat yang lebih baik, ke satu keadaan yang lebih baik. Kalau kita berada dalam takut lama 2022 kita macam tu, 2023 pun macam tu, saya ada beza, kan? Kita perlu ada satu fenomen ataupun satu perubahan diri yang lebih baik, kan? Kata untuk kita nak berubah tadi, kita kena kenal diri kita, siapa diri kita. Sebab kita tampak ada orang si kenal pun diri mereka pun, ada orang si tahu pun siapa sidaknya pun. Kadang-kadang ada yang si faham, saya tu macam tu kah, saya tu macam tu kah. Apabila komen kita rasa macam kita denial, kita tak sedar pun. Sebab kita sentiasa melihat kepada aspek di mana kita tak nak langsung memberi ruang kepada perubahan-perubahan ataupun membuka ruang untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Perkara pokok yang perlu kita lakukan untuk kita kenal potensi diri kita adalah mencari kekuatan. Cuba ambil pen dan kertas, tulis 2 kekuatan yang ada dalam diri anda. 2 saja cukup. Kalau saya, contoh, kita boleh jadikan contoh saya, kalau lah contoh, saya adalah seorang yang tidak pernah mengenal erti jemu, contoh. Seorang yang berfikiran jauh, kan? Itu kekuatan. Kelemahan, dan dalam masa yang sama juga cuba kenal pasti kelemahan diri. Apa kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam diri anda? Kelemahan sebagai contoh, apa kelemahan saya? Ada kelemahankah saya? Adakah saya memiliki kelemahan diri ataupun tidak? Tak adalah saya kelemahan diri. Saya ini adalah seorang yang semua positif. Tak. Kita jangan terlalu ego dengan diri kita. Kita kena faham bahawa setiap dilahirkan kita di muka bumi ini akan ada satu keadaan kita memiliki kekuatan dan juga kita memiliki kelemahan. Jadi, yang perkara pokoknya adalah jangan sesekali kita menjadikan kelemahan itu sebagai salah satu faktor yang boleh membunuh semangat untuk kita terus marah ke depan. Ada setengah individu bila mereka terlalu memikirkan kelemahan. Dulu mari pernah gagal bercinta, pernah gagal dalam kerjaya, pernah gagal dalam hubungan dan sebagainya. Mereka terus blok, tutup dia punya prinsip hidup, kehidupan dan sebagainya untuk tidak mahu menerima sebarang perubahan yang baru.
Ini silap. Ini silap. Setuju? Saya setuju kalau ada orang mengatakan bahawa kesannya masih ada, kesannya masih terluka. Tetapi soalan yang balik adalah, sampai bila kita nak meletakkan diri kita dalam keadaan yang berada dalam keadaan yang fasa yang masih sama? Tak nakkah kita mengimpikan perubahan-perubahan yang positif dalam diri kita? Adakah kita tak nak kita sedar bahawa kita juga ada hak, ada hak untuk kita merasa nikmat kejayaan itu? Kan? Kita juga ada hak untuk kita merasa bahawa kita boleh berada, melangkah dan diduduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, malah lebih tinggi daripada orang lain. So apa sebab kita kena faham siapa diri kita dan sebagainya. Ada setengah individu individu perlu berpegang kepada prinsip to be honest dengan diri anda sendiri, jujur dengan diri kita sendiri. Jujur di sini saya merujuk kepada jujur dengan kemampuan yang kita ada, jujur dengan kekuatan yang kita ada, jujur dengan apa potensi yang ada dalam diri kita. Kalau kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, kita akan berlengah-lengah, melambat-lambatkan untuk kita meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan ilmu kita, meningkatkan kemahiran kita, belajar menerima perubahan, belajar menerima iklim yang berbeza dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai kita kena jujur dengan diri kita sendiri. Jujur bahawa kalau kata tak mampu, cakap tak boleh. Tak mahir, cakap tak mahir. Kalau kita bercakap kita mahir, tapi sebenarnya kita tak mahir, kita menutup ruang untuk kita belajar sesuatu yang baru. Kita menutup peluang kita untuk menjadi individu yang yang berusaha, sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka. Ini yang kita tak nak berlaku, okey? Jadi, ya kalau boleh kita kena jujur dengan diri kita sendiri. Jujur dengan apa yang kita ada, jujur dengan apa yang kita perlu lakukan dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah jangan kita biarkan masyarakat yang menukar kita, malah kita kena jadilah diri individu, diri sendiri, kena jadi diri sendiri. Kita tak naklah masyarakat yang menentukan kita siapa. Okey, saya macam ni sebab saya ditentukan. Saya nak kawan-kawan menerima saya. Saya nak orang rumah saya menerima saya. Saya nak orang sekeliling saya menerima saya dan sebagainya. Bila mana kita tidak jujur dengan diri sendiri, bila mana kita tidak selesa dengan diri kita sendiri, bermakna bahawa kita dalam satu keadaan yang serba salah, kan? Katakan saya berubah diri saya sendiri, personality saya, sebab saya nak orang suka saya nak orang memahami saya dan sebagainya. Itu adalah perkara yang tidak okey, tidak menyenangkan. Seelok-eloknya kita jadilah individu yang ada prinsip hidup. Okey. Kalau kita memiliki prinsip hidup yang baik, yang besar, maka kita tidak akan mudah dikotak-katik, diubah dalam konteks kita, memainkan peranan dalam konteks individu. Don't change so people will like you. Okay? Be yourself, and then the right people will love the real you. Ingat ni, kita jangan ubah sebab oleh masyarakat. Kita kena faham, kita kena sedar di mana perlu kita berada. Kadang-kadang kita rasa bahawa kita terlalu macam seolah-olah kita nak mengubah sebab kita orang nak macam tu. Tak boleh. Saya boleh macam ni. Sebab mun kita mengubah, kita pun macam ni. Tapi bukan atas kapasiti kita nak sukarela untuk berubah. Yang akan berlaku satu keadaan yang perubahannya telah perubahan yang benar-benar berkekalan. Ia akan menyebabkan kita akan stres, kita akan rasa kecewa, kita akan rasa seolah-olah kita tidak dihargai, kita rasa seolah-olah apa yang kita buat kepada masyarakat, apa yang kita buat kepada individu sekitar kita, seolah-olah tidak diterima pun. Sebab apa? Sebab ialah bukan perubahan-perubahan yang macam yang kita nak. Biarlah perubahan-perubahan itu dalam bentuk perubahan-perubahan yang bersikap lebih sustain, yang kekal. Okay? Jadi dalam perkara pokok yang perlu kita lihat juga, mun kita nak langgar kepada perkembangan potensi diri, kita perlu respect the differences. Tengok kepelbagaian, kan? Between people, it's make people unique, kan? Dalam perkara pokok itu, kita kena sedar bahawa setiap kita lahir di muka bumi ini
memiliki uniknya kita sendiri. Kita ada keunikannya. Saya ada unik saya, you ada unik awak, orang lain ada unik lain. Bayangkan dalam satu organisasi, muka sama macam muka saya tu je, mesti boring. Katakan awak tengok muka dekat perumahan awak tu semua orang sama je muka. Dekat organisasi sama perempuan. Kalau kan satu organisasi yang muka yang sama, mesti kita rasa boring. Makan memang sama everyday mesti akan boring. Jadi sebab itu kita ada kepelbagaian. Jadi terimalah kepelbagaiannya sebagai satu acuan ataupun satu bentuk perkara yang boleh meningkatkan kita punya keyakinan diri, meningkatkan kerjasama, saling menghormati, respect to each other. And then kita kena rasa macam seolah-olah inilah ruang ataupun rumah ataupun organisasi yang boleh membantu kita mengekalkan, mengembangkan, mengoptimumkan potensi diri kita sebab kita saling menyokong. Tak adalah istilah iri hati, tak adalah istilah bos bodek bos, tak adalah istilah kawan makan kawan, kawan tikam belakang. No. Perkara itu tak nak berlaku dalam kehidupan kita. Memang akan ada satu senario ataupun satu keadaan di mana kita rasa seolah-olah kita berada dalam satu fasa yang tidak stabil, kan? Satu fasa yang kita rasa seolah-olah kita dikhianati dan sebagainya. Seolah-olah bos hanya kepada kita dan sebagainya. Tapi kalau kita sentiasa memikirkan perkara itu, kita tak akan ke mana-mana sebenarnya. Kita sepatutnya dalam konteks kita bekerja di organisasi, kita kena berlapang dada, terimalah kepelbagaian. Yang tua hormatilah yang muda, yang muda hormatilah yang tua. Kalau perkara itu berlaku, insya-Allah kita akan dapat menjadi sebuah organisasi yang dapat dapat bekerjasama dan dapat saling menghormati dalam konteks yang tertentu. Yang seterusnya juga, kalau boleh, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, pendengar semua, kalau boleh belajarlah untuk kita bertanya dalam diri kita sendiri. Bermonolog dalaman. Tanya diri kita, self-reflection, kan? Self-reflection, tanya diri kita. Contoh soalan-soalan boleh kita tanya, what do I love doing? Okay, suka tak saya dengan pekerjaan saya? Suka tak saya dengan persekitaran saya? Suka tak saya dengan keadaan yang ada saya sekarang? Ingat betul-betul pesanan saya. Kita tak boleh mengubah orang. Cuma yang kita boleh ubah adalah kita boleh mengubah diri kita sendiri untuk kita bertindak dalam konteks kita memahami atau berdepan dengan masyarakat atau sebagainya. Yang kedua, kita kena lihat juga what are my dream? Apa impian-impian saya dalam konteks bekerja? Sorry. Apa impian kita? Kita nak jadi apa? Adakah satu-satu tahap tu kita ada tak pencapaian kita punya aim bila kita dah ada 5 tahun, kita ada tak satu keinginan untuk mencapai lagi tahap yang berikutnya? Tahap yang berikutnya, ataupun kita hanya masuk kerja tahap sama sampai pension bersama. Tak, kita nak macam tu. Kita nak, kalau boleh, jadilah individu yang sentiasa ada keinginan untuk mengubah kehidupan mereka. Ada keinginan untuk mereka menjadi seorang individu yang berdaya saing, yang ada komitmen, yang sabar, tenang, laju dalam konteks membina potensi diri. Jangan hanya tak adalah saya tak akan naik pangkat sebab bos tak suka saya tak akan naik pangkat sebab bos pilih kasih. Kita banyak external focus, kita banyak memikirkan orang luar. Tapi pernah tak kita bertanya dengan diri kita sendiri, apa kesilapan yang pernah saya lakukan? Apa kesilapan yang saya lakukan sehingga mana ruang ini tak ada ruang untuk saya mengembangkan bakat saya. Betul, saya setuju bahawa politik dalam konteks organisasi memang wujud, saya tak menafikan. Tetapi kalau kita sentiasa memikirkan peluang kenaikan pangkat, peluang kita berjaya sebabkan oleh faktor luar, sampai bila-bila pun kita akan melihat diri kita sebagai individu yang tidak berkembang, kan? Itu yang menjadi satu perkara yang kalau boleh kita kurangkan. Dan kadang-kadang kita
banyak individu bila mana mereka keluar daripada satu keadaan, satu organisasi, mereka lupa bahawa mereka perlu meninggalkan satu legasi yang baik, kan? Contoh, katakan saya berpindah kepada organisasi lain, adakah saya meninggalkan satu legasi yang baik? Adakah saya meninggalkan kerja yang habis? Adakah saya meninggalkan kerja-kerja yang berbaki banyak lagi kepada yang lain? Adakah saya meninggalkan kerja-kerja yang sebenarnya yang perlu saya selesaikan tapi saya tak selesaikan dengan sebaik mungkin? Itulah merupakan perkara yang perlu kita elakkan. Jangan tinggalkan sesuatu yang boleh memberi image yang negatif kepada kita dalam konteks kita di organisasi, kan? Kalau boleh, bila kita tinggalkan organisasi kita, biarlah orang sentiasa mencari kita dan sentiasa mengenangkan kenangan-kenangan manis bersama kita dan merasakan seolah pemergian kita di tempat lain itu sebagai satu pemergian yang besar. Mereka tak rasa macam tadi, kata saya katakan tadi, tak ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Kita nak keluar, alhamdulillah, syukur, alhamdulillahnya keluar. So tak nak buat itu berlaku, kan? Tak nak buat itu yang keluar daripada mulut orang lain, bahawa mereka seronok bila mana kita keluar dan sebagainya. Kan? So kadang-kadang, boleh tak kita kritik diri kita? Saya tanya tuan-tuan dan perempuan. Jawab kalau boleh ada. Boleh tak kita kritik diri kita? Boleh. Sebab kalau kita tak kritik diri kita, siapa lagi yang akan kritik? Sebab kalau kritikan orang lain menyebabkan kita akan runtun jiwa, kan? So elok-eloknya kalau boleh, cuba kritik diri kita. Apa kelemahan kita? Pagi, turun kerja hari, kita reflect. Apa yang kita buat? Senaraikan apa yang kita buat. Tengok balik berapa jam je kita berkhidmat dalam organisasi. Tengok handphone, pagi-pagi buka Facebook, komen, kacak baju kita hari tu 1 minit. Kacak tudung kita hari tu 1 minit setengah. Apa lauk tengah hari tu 1 minit, 2 minit. Kita ambil anak cuti sekolah dan sebagainya, contoh, kan? So perkara-perkara macam tu yang akan menyebabkan kita rasa macam seolah-olah kita yang boleh mengkritik diri kita pun. Coba kritik diri kita pun. Kawan-kawan ada yang perempuan, kau tak dah beli tudung baru, kan, contoh-contoh, kan? So cuba kita bayangkan bahawa kalau kita mampu mengkritik diri kita, membawa diri kita belajar menerima kekurangan kita, insyaAllah kita akan menjadi orang yang sentiasa maju ke depan dan sebagainya. Okay? And then, what are some mistakes I have made? Soalan tu sangat-sangat berguna bagi saya. Saya cukup tertarik kalau saya bertanya dengan diri saya sendiri, apa kesilapan-kesilapan yang pernah saya lakukan dalam konteks bekerja, dalam konteks saya, dalam konteks keluarga, dalam konteks saya mempalingkan peranan sebagai anak, sebagai ahli keluarga, sebagai bapa saudara, sebagai kenalan dan sebagainya. Kita reflect balik, duduk sekejap, termenung. Apa yang aku telah buat zaman aku sekolah dulu? Apa yang aku telah buat zaman aku jadi ketua dulu? Apa yang pernah aku buat masa kami jadi keluarga tu, ketua keluarga tu? Masa kami jadi bapa, masa kami jadi anak kepada mak, menjaga orang tua kita dan sebagainya. Apa kesilapan kita? Mustahil tak ada kesilapan walaupun sedikit. Kalau kita sentiasa berfikir bahawa kita adalah individu yang sentiasa baik, individu yang sentiasa berkembang, sentiasa yang positif, sampai bila-bila itu tak akan berubah. Sebab kita meletakkan kita pada satu tahap yang lebih tinggi. Sepatutnya dalam kita melihat ke langit, jangan lupa rumput di bumi. Kadang-kadang rumput di bumi itulah tempat kita akan berpijak sebenarnya. Okay? Okay? And then, what is your role model? Soalan tu pun satu yang penting. Kalau kita tanya anak-anak kita di rumah, apa role model kita, adik? Yang penyanyi Korea. Apa role model kita, adik? Penyanyi daripada Tok dan sebagainya. Kalau kita tanya diri kita sendiri, so modeling ni adalah satu konsep yang sangat penting, yang perlu kita terapkan dalam diri kita. Kadang-kadang bila kita nak jadi seorang yang berlainan ataupun yang lebih baik, kita lupa bahawa dalam kita nak modeling itu merupakan perkara pokok yang perlu juga kita lihat. Contoh, apa modeling you dalam konteks bekerja, bos kan ke dan sebagainya. So dalam konteks you sebagai staf sokongan, siapa yang model, role model you? Jangan pula you role modelkan orang yang memang
jadi target oleh bos kita. Sebab itu adalah salah. Carilah role model yang orang yang berjaya, role model yang baik, role model yang boleh mampu memberi bimbingan, mampu memberi kita tunjuk ajar. What else? Mampu membawa kita kepada satu tahap yang lebih baik pada tahap-tahap yang seterusnya. Ingat, role model kena ada. Nak kembangkan potensi diri kita, kita kena ada role model. Kita kena ada kena ada faktor yang menjadi pendorong kepada perubahan-perubahan. Kalau tak naklah kita nak jadi individu yang sentiasa au aja. Nah, carilah role model kita orang di organisasi. Anak-anak kita kalau boleh ajarlah mereka untuk mencari role model yang baik. Kalau mereka role model kita bapa ini, contoh bapa jadi role model, kadang-kadang kita tunjuklah role model baik kepada anak-anak kita supaya ianya berkembang. Mereka ini memerlukan figure-figure yang membantu untuk setidaknya maju ke depan dan melihat kehidupan setidaknya lebih baik dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bila kita lihat di organisasi, ada setengah individu kita lihat dia berpotensi untuk menjadi seorang staf yang baik. Dia berpotensi menjadi seorang masyarakat yang menyumbang dan juga berpotensi sebagai individu yang bersifat bersifat positif. Tetapi kadang-kadang kita lihat dia tenggelam sekejap sebabkan oleh kegagalan ataupun ketidakupayaannya meletakkan keutamaan dalam konteks bekerja. Contoh, the key is not to prioritize what on your schedule, but to schedule your prioritize. So maksudnya bahawa kita kena letakkan keutamaan kita dalam kita bekerja, kan? So kita tahu kita banyak kerja, kita banyak minat, kita banyak hobi, kita banyak tu lagi-lagi lah nak hujung tahun tu nak bercuti dan sebagainya. Settle kerja dulu, kan? Settle kerja dulu. Nak cuti sekolah, nak cuti, bawa anak pergi cuti. Bagus, very good. Saya suka sebab kita mengutamakan kepada komitmen hak-hak anak kita dipenuhi. Bawa anak kita berjalan. Tak perlu keluar negara, tak perlu ke Semenanjung dan sebagainya. Bawa lah dekat Sarawak. Kalau tak mampu nak bawa ke Melancong, bawalah pergi makan makanan-makanan yang tak perlu mahal, asalkan quality time tu kena ada. Kan itu yang kita nak cuba terapkan, okey? Jadi dalam kita nak kenal potensi diri kita juga, kita jangan lupa bahawa kita kena tahu elemen personality kita. Bagaimana? Pertama sekali, apa value yang kita pegang? Dalam kita bekerja, kita ada value tak? Ada tak kita punya prinsip hidup kita? Okey, saya selalu bertanya dengan diri saya, apa prinsip saya? Adakah kerja tangan-tangan tai ayam? Kan? Adakah kerja nak depan bos bos datang, rajin kerja, kan? Adakah depan bos yang kita rajin? Si boleh macamnya, kan? Kalau kita berpegang prinsip macamnya, sampai bila-bila pun kita akan ke mana-mana, kan? Sebab kita dah lama kita salah. Kita bekerja sebab orang lain. Buatlah kerja seolah-olah kita akan pergi buat selama-lamanya pada besok harinya. Itu yang selalu, kalau boleh saya cubalah terapkan. Siapkan cepat. Jangan berlengah, jangan bertangguh. Kita tak tahu apa yang berlaku pada jam berikutnya. Kita tahu apa yang berlaku pada saat-saat yang berikutnya. Menyebabkan kita perlu ada satu komitmen ataupun satu prinsip urgency. Okay? Yang kedua ni interest. Ada minat tak? Semua kita ada minat, kan? Saya ada minat saya. Tuan-tuan dan perempuan ada minat tak? Ada, kan? Mustahil tak ada, kan? Bulat kita orang teman tak ada, orang saya ada. Macam-macam minat kita ada. Nah, contoh bang, ada orang minat ngail, kan? Sampai semua tempat kailnya, kan? Parit, tak segala datang sungai dan sebagainya. It's good. It's part of to reduce our stress. Yang keduanya, ada seorang perempuan suka ngepok kuih. Habis dia pok-nya beli telur. Dan telur mahal. Makin kecil saiz sikit, kan? So minat. Tapi janganlah mbak minat dia ke office. Tengah bos enggak, oh ni si timah dia tengah ngepok kuih di pantry. Salah. So maksudnya bahawa kita kena tahu minat kita biarlah diletakkan di dalam konteks yang betul. Jangan letakkan konteks yang salah. Kan? Tu minat ngail habis. Ni si Herman tadi, oh jadi ngail bos. Pergi muka tak dia. Sebab ia bukan saat ataupun ketika yang betul. Kita kena tahu di mana kita perlu meletakkan minat kita supaya ia membebankan orang lain. Bayangkan kita ada komitmen, kita selalu berlengah-lengah, selalu kata kontak, selalu keluar. Ya, kelak menyebabkan orang rasa selesa, asyik nanti kelak tugas kita,
asyik nganti tugas onnya. Kita rasa seolah-olah kita tu asyik menyumbang, dan kita rasa seolah-olah kita tu akan jadi individu yang membebankan orang lain. Itu yang kita tak nak. Okay? And then apa temperament. So kalau boleh cuba bayangkan apa word-word yang boleh menggambarkan siapa kita. Contoh, saya seorang yang penyayang, seorang yang bersungguh-sungguh. Bayangkan, tengok je contoh dengan lagu Zainal Zain. Zainal Zain berlagu. Oh, Zainal Zain tu Anwar Zain tu Siti Nurhaliza tu orang Ram. So kita tahu dah, ni ada identitinya, ni dah ada karakternya pun. Karakter tu yang kita perlu bentuk diri kita pun. Oh nya tu memang laju kerja nak hantar on time, kan? On time. Jangan on the way. Setengah-setengah orang tu suka dah on the way, padahal on the way pergi mandi. Ya, nasi betul lah, kan? Boleh. Kita kenalah letakkan maksudnya ada membina identiti kita, apa yang kita nak bina, kan? Dari segi aktiviti, apa yang perlu yang kita enjoy lakukan. Kita kena ada perkara yang kita kargo ni pun kita bekerja, jangan sesekali kita mengabaikan masa rehat kita, kan? Ada orang bekerja siang malam, jadi betul, kewajipan itu adalah satu perkara yang boleh dilupakan. Because kadang-kadang bila kita lihat dalam tuntutan yang ada sekarang itu menyebabkan kita perlu bekerja kuat, kan? Dan keadaan ekonomi dan sebagainya. Tetapi jangan kita mengabaikan masa rehat kita. Jangan kita mengabaikan masa-masa kita bersama keluarga. Quality time, family time dan sebagainya. Itu yang paling penting, kan? And then life goals kita. Apa yang life goal yang kita nak capai dalam kita mengembangkan potensi diri kita? Jangan lupa selarikan dengan apa yang kita nak capai dalam kehidupan. Apa yang kita nak usahakan, nak jadi apa dalam kehidupan kita. Bila kita pension, kita nak pension macam mana? Adakah kita nak pension dengan beban-beban keuangan yang besar? Adakah kita nak pension dengan komitmen-komitmen yang kita rasa tak perlu dan sebagainya? So, plan your life, okay? Itu yang paling penting. Dan jangan lupa mencari kekuatan diri. Mencari kekuatan diri macam mana? Kenal pasti ability kita, kemahiran kita, dan juga bakat-bakat yang ada. Ada orang suka menyanyi, tapi kadang-kadang tidak disalurkan kepada tempat yang betul. Banyak program-program yang boleh kita ceburi, kan, kalau kita ada minat menyanyi. So, utilize your talents untuk memastikan bahawa kita boleh menyumbang kepada perkara yang boleh dalam organisasi. All human are born with a unique gift, okay? The healthy functioning community depend on realizing the capacity to develop each gift. Ini bermakna bahawa apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita kerjakan itu sebenarnya terdiri daripada bagaimana kita menerima dan berlapang dada dengan kepelbagaian orang lain, kan? Kadang-kadang kita rasa stres sebab kita bersaing dengan orang lain dengan cara yang tidak sihat, kan? Ada mana kaca, untungnya Siti Nurhaliza dah hanya kaya, Datuk Siti Nurhaliza dah hanya kaya, kan? Jealous saya. Tapi itu adalah Datuk Siti Nurhaliza. Kita bukan Datuk Siti Zulaikha. Kita bukan Datuk Siti Fatimah, kan? Bukan. Untungnya Datuk Jamal Abdillah adalah seorang yang kacak, kaya dan sebagainya. Kita bukan label kita untuk kita membanding-bandingkan. Bersainglah dengan diri kita sendiri. Maksudnya bahawa kalau hari itu kita rasa kita kurang baik, tingkatkan daripada masa ke masa, slowly but surely. Itu yang kita nak. Jangan kita terus merundung, okay? Jangan kita terus berada pada tahap-tahap yang tidak menyenangkan, kan? Jadi perkara pokok untuk kita mengembangkan potensi diri kita adalah mencari kekuatan tadi. Mencari kekuatan. Tetapi dalam kita mencari kekuatan, jangan lupa pegang kepada satu prinsip self-acceptance, kan? Penerimaan ke diri. Di mana kadang-kadang kita perlu sedar bahawa ada ataupun tidak dalam diri kita tu satu keadaan yang pelik-pelik, yang pelik-pelik, panggil kita pelik-pelik. Ada seorang yang suka kerja
macam yang luar biasa punya. Ada orang style ke jalan lain. Tapi raihkanlah kepelbagaian setidaknya kan. Kalau kita sikap pattern yang sama, oh juga nak, boring juga nak. That's why dalam hidup tu kita perlu berlapang dada dengan keunikan orang lain. Yang kedua, kita kena maafkan diri kita dan juga orang lain. Kita kena ada satu prinsip untuk memaafkan diri kita dan juga orang lain. Sebab kalau kita tidak ada prinsip untuk memaafkan diri kita, kata kita pernah buat kesilapan, so kita sentiasa berada pada tahap ataupun prinsip kita tak selesa, sedih, marah dan sebagainya. Kita sebenarnya tidak memberi ruang untuk diri kita berubah kepada yang baik, kan? Dan kita forgive, kan? Forgive others juga. Kita bagi ruang untuk kita memaafkan orang lain. Kadang-kadang bila kita sentiasa ada prinsip yang sentiasa melihat orang lain salah, orang lain tak betul, orang ini macam ni dan sebagainya, sampai bila-bila pun kita tak akan dapat menjadi berubah ke tahap yang lebih baik. Accept compliment. Kadang muji kita, kacak nak baju kita hari tu, kau yang muji aku sebab kau nak bodek aku. No. Kacak nak tudung kita hari tu. Adalah kau yang ingin dia aku, katanya, kan? Kata. So kita sentiasa memikirkan perkara-perkara yang si betul, yang perkara-perkara yang boleh lazimnya boleh menyebabkan kita rasa tak selesa. Kita kata ibu song, kami nak kita tu handsome, makin handsome. Padahal bos dia nak macam si penipu nak. So kita mana handsome tak apa. Terima. Mungkin ada orang untuk kita makin handsome pada masa akan datang, kan? And then choose the right friend dalam kehidupan. Kita kena pilih kawan-kawan yang menyenangkan, kawan-kawan yang membawa kita kepada perubahan yang lebih baik, kawan-kawan yang membawa kita kepada menjadi individu yang lebih bersikap positif, kan? And then kalau boleh kita increase positive self-talk, cakap kekuatan diri, puji diri kita sendiri, bagi reward kepada diri kita sendiri. Kalau kita mampu membuat yang terbaik pada pekerjaan, reward. Kita puji diri kita pun. Jangan kita tunggu orang lain puji sampai bila-bila kita akan puji. And at the same time, decrease negative self-talk. Jangan aku lemah. Kalau moon ialah panggil kita, aku lemah dan sebagainya, sampai bila-bila pun kita akan dapat mencari kekuatan yang kita ada. Okay? Get a real comparison. Carilah perbandingan yang sama. Kalau kita nak bandingkan kita dengan orang yang tinggi sangat, kita akan jatuh. Kalau kita mengenal bawah sangat, kita pun tetap akan bergerak. Cari yang sama. Dan kalau boleh, jadikan dia punya perbandingan itu tadi sebagai salah satu medium untuk kita berubah dengan lebih baik, kan? Make and keep commitment to self. Itu yang paling penting. Ada komitmen kita. Dan last kali, accept what you can't change. Kadang-kadang dalam kehidupan kita tertekan sebab kita merasakan bahawa kita boleh mengubah semua. Salah, kan? Sebab apa? Kita rasa macam, aku boleh mengubah semua. Dalam keluarga aku boleh ngembak nyetuk, dalam keluarga aku boleh mendidik nyetuk, dalam keluarga aku boleh nyetuk. Percayalah bahawa semua perkara boleh kita buat. Ada kadang-kadang kita rasa kita berusaha buat, tapi sebenarnya kita gagal. Bukan kita gagal, kita tidak gagal, tapi kita mungkin bukan hak kita, bukan diri kita untuk kita membawa perubahan kepada orang lain. Jadi berlapang dada, terimalah kekangan itu sebagai salah satu cara untuk kita melihat diri kita dengan lebih bagus. Okay, yang seterusnya work-life balance lah. Kena ada keseimbangan kerja dengan keluarga. Jangan ganggu nak bekerja sampai kita lupa keluarga. Jangan sampai ganggu kita lupa birthday anak-anak kita, sampai kita lupa birthday orang yang tersayang. Kita lupa hari itu hari apa. Kita lupa hari penting keluarga. Ya, sih membantu sebenarnya. Kalau boleh mendapat, cuba amalkan, biasakan diri kita dengan satu keadaan satu keadaan yang mana kita sentiasa menjadikan hari-hari pentingnya sebagai hari-hari yang memberi manfaat kepada kita. And then kalau you mampu menyeimbangkan antara keperluan keluarga dan kejayaan,
InsyaAllah kita akan dapat membuat yang terbaik dalam konteks organisasi. Sorry ya, kurang sihat sikit, tapi I try my best untuk memberi yang terbaik dalam konteks program kita pada hari ini. Okay? Jadi dalam kita nak mengembangkan potensi diri juga, kita kena faham bahawa ada beberapa wellness yang perlu kita jaga dalam kita mengembangkan potensi. Pertama sekali, physical wellness, sihat kita. Saya ni dari segi physical mungkin saya kurang sihat sebab baru balik travelling dan sebagainya. So, tapi because atas komitmen, saya try my best untuk memberi yang terbaik kepada apa yang sepatutnya kita bagi. Yang kedua, emotional wellness, sedar. Nak menjadi individu yang berpotensi dalam konteks pekerjaan, emosi kena jaga. Emosi baik, emosi sihat, emosi sejahtera, insyaAllah boleh jalan, boleh buat kerja dengan baik. Academic wellness, ada peluang improve your academic. Belajar, upskilling your knowledge, upskilling your skill, kan? And dari segi social wellness, ingat tak siapa di sebelah kita, tepi kita, depan, belakang rumah kita siapa, tingkat atas siapa dan sebagainya. Bukan kita nak kepo, bukan. Kita nak dalam konteks kita hidup bermasyarakat, orang sekeliling kita juga kita kena faham siapa mereka, kan? Occupational wellness, tempat bekerja kena dalam keadaan yang harmoni, yang sihat, yang saling menyokong, kan? Ada persekitaran yang menyumbang kepada cara perkembangan. Kita mampu membentuk iklim kerja yang sihat, satu iklim yang mampu memberi kita ruang untuk kita mara ke depan dan sebagainya. Spiritual wellness, bagaimana kita seimbangkan keperluan kita dengan keperluan-keperluan yang lain, agama dan sebagainya. Baru kita dapat meningkatkan potensi diri kita. Kalau kita hanya berfikir kepada satu keadaan, sampai bila-bila pun kita tak akan dapat capai apa yang kita impikan. Okay? Financial wellness, kita dapati bahawa kesihatan financial itu dianggap sebagai salah satu faktor yang turut menyumbang kepada domain besar yang memberi cabaran juga kepada individu untuk mereka mampu berkembang ke arah yang lebih baik. So kalau kita dapat datakan tadi dengan lebih jelas, kita kena nak mengembangkan potensi diri kita. Kita jangan lupa bahawa kita perlu untuk memiliki kecerdasan. Okay? Emosi kita cerdas-cerdas, fizikal kena cerdas. Kalau ada ruang untuk kita memperbaiki diri, perbaikilah diri kita dalam masa ke semasa, kan? Dan jadi saya rasa untuk kita, saya ingin mengajak tuan-tuan dan perempuan belajar tentang saya punya formula yang telah saya ambil daripada buku motivasi yang saya baca, yang bermula dengan huruf I tambah R sama dengan O, kan? Saya ulang, I, kalau ada pen kertas tulis I tambah R sama dengan O. Maksudnya I maksudnya event yang berlaku, event. Apa event yang berlaku dalam kehidupan kita, bagaimana kita proses eventnya, bagaimana kita menerima eventnya, bagaimana kita mendapat meraihkan eventnya, adalah tergantung daripada respon yang kita ada, kan? Tergantung daripada cara kita bertindak, cara kita berfikir, cara kita memproses isu yang berlaku. Dan O-nya reflect kepada referring kepada outcome, sama ada kita mendapat yang terbaik ataupun kita mendapat outcome yang tidak baik dan sebagainya. Jadi secara ringkasnya, event yang katakan, contoh event saya stres pada hari ini, saya rasa saya tak sihat, tak apa sihat. Kalau saya memilih respon untuk saya tidur je nyaman, tidur terkatil tu, ya Allah banyak-banyak, kan? Baring aja, semua kerja sebagainya, dan relax sebagainya, saya akan ada rakaman, saya akan bercakap macam tu dalam konteks organisasi, dalam konteks menjalankan amanah untuk kita bekerja, kan? Jadi rehat is rehat, at the same time kadang-kadang ada benda yang perlu kita selesaikan, tetapi ikut kemampuan. Alhamdulillah, nasib baik tak ada demam teruk dan sebagainya, kan? Jadi
Formula ini memberi makna bahawa apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita kerjakan itu adalah tergantung oleh cara kita memberi maklum balas. Okay? Jadi nasihat saya, if you don't like your outcome, change your response. Tukar respon kita. Kan? Katakan kita madah, okey, contoh lain, duit si cukup. Sebab belanja sekolah nak biar tinggi, belanja rumah banyak kos dan sebagainya. Respon kita, mengatakan kita respon bahawa kita masih mengekalkan cara belanja kita dengan gaji yang sedia ada, kita akan ada mengalami tekanan. Kecuali kalau you memilih respon yang positif, you akan, okey, tak apalah, kita belanja benda-benda penting, kita akan gunakan perbelanjaan itu berhemah, benda-benda penting yang kita belanja, si penting tu kita abaikan dan sebagainya. Contoh yang kedua, katakan kita maklumkan bahawa kita mendapat tekanan oleh bos kita yang sentiasa nak yang terbaik dalam organisasi. Dia kerja, dia nak yang berkualiti, kerja yang very systematic, yang terbaik, yang bersifat yang bersifat perfect dan sebagainya. Kalau kita merespon, kita macam malas ke orang tua ya, nak jajak betul, kita ngerepak dalam hati. Tapi kalau kita berfikir secara logik, this is the right platform ataupun masa untuk you belajar untuk cope dengan perubahan-perubahan. Sebab apa? Kalau akan datang, kalau kita jumpa majikan yang berbeza pandangan, kita dah berlapang dada dan menerima perubahan-perubahan yang berlaku. Sebab apa? Everything you experience today is the result of your choice you have made in the past. Kita kadang-kadang kita lupa bahawa apa yang kita buat sekarang adalah tindakan-tindakan ataupun kesan daripada tindakan yang pernah kita lakukan pada zaman-zaman sebelum ini. Ini yang kadang-kadang kita lupa, kan? Katakan contoh, saya memilih untuk berada di, katakan tuan-tuan perempuan memilih untuk berada di tempat masing-masing. That is your choice. Itu merupakan pilihan kita. Kita gagal memilih sebab apa? Sebab kita berpandangan bahawa kita memilih yang terbaik dalam kehidupan. Tak berlaku macam itu. Seeloknya, dalam kita membincangkan tentang kemampuan diri kita, kita kena berpijak pada bumi yang nyata. Melihat kekuatan, mencari kekuatan kita dan mengembangkan kekuatan itu dalam konteks kita nak menjadi sebagai bahagian daripada kehidupan kita, kan? And then, saya juga ingin menekankan bahawa dalam kita nak mengembangkan diri kita, nak mengubah diri kita, nak menjadi individu yang berada pada satu peringkat yang lebih baik, kita kena melihat kepada prinsip bahawa kita perlu menukar cara kita berfikir. Dan berfikir maksudnya tukar cara kita melihat masalah. Ada masalah, kalau berfikir negatif, maka impact negatif. Ada masalah, kalau memikir ruang dan peluang, insyaAllah akan dapat disahkan yang baik. And kita cuba visualize kehidupan kita. Visualize bagaimana keadaan kita. Kalau kita mampu visualize dengan keadaan yang besar, maka kita akan dapat something yang positif. Dan action, tindakan kita. Kalau kita memilih untuk bertindak dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak okey, maka kita cenderung untuk menjadi individu yang orang cakap yang akan berada pada takut yang lama lah, tak akan berada pada takut yang baharu, tak akan melangkah ke depan dan sentiasa berpuas hati dengan apa yang kita kerjakan. Jadi secara kesimpulan yang saya rumuskan terlebih dahulu, apa yang kita bincangkan tentang mengembang, mengoptimumkan potensi diri ini, saya nak ulaskan, saya nak rumuskan lagi sekali supaya kita mendapat secara rumusannya apa yang kita bincangkan pada kali ini adalah dalam kita nak kenal diri kita, nak mengoptimumkan potensi diri kita, jangan fikir jauh dulu. Jangan fikir kita nak berada pada satu tahap yang lain dulu. Tak. Kita kena berpijak di bumi yang nyata, kenal diri, kenal potensi, kenal value,
kenal peluang yang ada dalam diri kita. Ada setengah orang sibuk-sibuk nak optimumkan diri, potensi diri. Mereka buat ini, buat itu dan sebagainya. Tapi bersifat sementara. Sebab apa? Sebab mereka gagal kenal diri mereka. Mereka tak kenal pun diri mereka. Tak kenal pun mana kekuatan dan kelemahan mereka. Jadi, perkara pokok yang perlu kita pertimbangkan dalam usaha untuk kita mengenal diri kita adalah dengan cara untuk kita menjadi ataupun belajar untuk kita kenal siapa diri kita, cari kekuatan. Apa yang kita kuat dalam konteks bekerja, apa yang kita lemah dalam konteks bekerja. Kekuatan itu kembangkan, kelemahan itu perbaiki. Kalau kita sentiasa selesa duduk di takut yang lama, rasa seronok, rasa puas hati, rasa macam terlalu bahagia, rasa macam seolah-olah kita ini adalah individu yang terlalu macam okay, I'm okay semua, kerja okay, bos okay, selesa. Kita tak ada satu keadaan yang menekan tau, yang memberi kita satu kejutan untuk kita menjadi seorang yang perlu bertindak lebih daripada apa yang kita nak. Janganlah bagi benda yang sama kepada majikan kita. Okay? Kalau majikan kita nak A, kita bagi A+. Kalau nak B, kita bagi B and C. Extra, kan? Extra. Kita bagi extra lah supaya mendapat kepuasan dalam pekerjaan. Yang seterusnya juga, saya ada nyatakan tadi secara rumusannya juga, dikatakan bahawa apa-apa yang kita fikir, apa-apa yang kita lakukan adalah tergantung bagaimana cara kita respon kepada persekitaran, kan? Kadang-kadang kita banyak berfikir dalam konteks kita tanpa melihat pun apa respon kita kepada persekitaran kita. Kadang-kadang kita memilih untuk memberi respon yang negatif. Kita memilih untuk memberi respon yang seolah-olah kita tak membuka ruang kepada kita untuk kita menjadi yang baik dalam konteks bekerja. Kadang-kadang individu memberi respon seolah-olah mereka meletakkan kesalahan itu pada orang lain, kan? Contoh, tak dapat naik pangkat sebab bos tak suka, tak suka kerja ini sebab akan sekerja tak okey. Sampai bila, kan? Sampai bila? Soalannya sampai bila? Kalau kita sentiasa meletakkan kesalahan orang lain sebagai indikator dalam menentukan kebahagiaan hidup kita, sampai bila-bila pun kita tidak akan bahagia. Seelok-eloknya saya tak maklumkan juga tadi bahawa kita tak boleh mengupah orang lain. Kita tak boleh mengajak orang lain untuk mendengar apa yang kita cakap. Cuma yang boleh kita kawal adalah diri kita sendiri. Kita boleh mengawal diri kita sendiri. Katakan tak suka dengan suatu keadaan, ada eloknya juga untuk kita berlapang dada, cari yang lain. Berlapang dada dengan terima sebaik mungkin keadaan yang sedia ada. Semakin kita rasa macam kenapa tak boleh ubah dia, kenapa tak rasa macam ni dan sebagainya, kita akan jadi terperangkap, okay, dalam kehidupan kita, sehingga kita rasa macam seolah-olah kita tak ada perubahan untuk kita nak membangun dan sebagainya. Jadi ingat, dalam kita nak mengembangkan potensi diri kita, jangan lupa carilah kekuatan, okay? Binalah, cari kekuatan yang mungkin akan membantu kita untuk terus melangkah ke tahap-tahap yang lebih baik. Okay, dalam masa sama juga, ingat, jangan kita terlalu mencari kesempurnaan diri. Bila nak kembangkan potensi ni, bila kita cari kesempurnaan diri, itulah menyebabkan kita akan rasa kadang-kadang kita lari daripada apa yang kita kerjakan. Jangan mencari yang terlalu idle, okay? Jangan terlalu mencari yang idle dalam kehidupan. Sebab in the real, kita takkan jumpa yang terlalu idle. Nak isteri cantik, okay, tak akan dapat. Cantik itu adalah subjektif. Contoh, kita beli barang di order lain, yang sampai lain. Itu pun benda simple yang boleh kita buat analogi. Sebab apa-apa yang kita dapat ini tak semestinya kita akan dapat dengan apa yang kita nak. Sebab itu dikatakan sebagai
kita kena ada satu konsep mana kita redha, kita reda menerima dengan hati yang terbuka, okey, berlapang dada, dan kalau boleh kita jangan terlalu macam stres sangatlah dengan kehidupan. Kita kena berpegang pada satu prinsip bahawa apa-apa yang kita lakukan ini perlu berpijak pada bumi yang nyata. Lihat kemampuan, lihat kekuatan yang ada pada diri kita supaya kita tidak terlalu kecewa. Okay, jadi akhir kalam, akhir kata, terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi bersama untuk mendengar apa yang kita bincangkan pada hari ini. Saya mengharapkan semoga apa-apa yang dikongsikan ini memberi sedikit manfaat lah secara bersama. Yang datang yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.